Sekarang ni tuan-tuan, kegilaan manusia di Malaysia makin menjadi-jadi. Yang majoritinya adalah anak-anak muda. Kita bukanlah nak menjadikan malam ni ruang nak hentam orang muda, tidak. Tapi zaman sekarang adalah zaman internet. Maka the most active demographic on social media adalah umur antara 18 sampai 24 tahun. Dan ini kajian yang dibuktikan. 90% manusia yang umur antara 18 sampai 29 tahun, mereka memang berkemah dalam social media. Duduk betul dalam alam internet ini. Personally, professionally and academically involved. Academically maknanya termasuk yang buat postgrad, nak buat PhD, masters, tidur dalam dunia internet. Kita tak ada masalah, tapi kita takut jiwa mereka tidak merdeka. Maklum saja zaman muda. Kita ni tuan-tuan, kita yang dah umur 40 tahun ke atas ni, kita tahu orang muda ni dia young and stupid. Bukan kita marah, we've been there, done that. Umur kita sekarang, kita pernah muda. Sebab kita pernah melalui kebodohan zaman muda, kita tahu. Sebab itu budak-budak muda sekarang, dia ingat kita ni semua kopiah atas kepala, dia tak tahu kita lebih terror pada dia tentang alam orang muda ini. Dia tak tahu kita kenal RZ ni dah lama dah, saja malah tunjuk ya. Saya ingat lagi tahun 85, kawan saya beli RZ 5 speed. Masa tu dia beli, kena tipu lah, 4,000 lebih dia beli masa tu. Pada harga dalam 3,000 boleh dapat tahun 80-an masa tu. RZ, budak sekarang baru nak sibuk nak cari RZ, kita senyum je lah. Zaman muda, zaman motor, tampal stiker STP, pangkah burung, Apache Sereng, Shell, Asama, tak ada kerja. Zaman kita muda. Tapi sekarang dah ramai jadi AJK masjid dah sekarang. Saya tengok semua dah pergi ke masjid lah. Semua dah putih dah janggut. Zaman muda, geng Jipang tu. Suzuki GP, budak-budak bangsa semua zaman itu. Kalau geng Apache, budak-budak Pahang lah yang duduk flat dekat dengan bangsa. Kalau geng budak mayat, belah Selayang. Semua ada grup motor dia lah. Lepak Dataran Merdeka, lepak mobil bangsa. Lepas tu layan corner dekat Jalan Parlimen, racing Jalan Bangsa. Pergi fun fair, menengok ekspedisi. Ekspedisi pun sebab nak tengok Izo punya kod gentil dia macam mana. Dia tak pernah tunjuk kalau time dia goreng mesti dia pusing kalau drum. Aduh, tak dapat menengok mana dia tekan. Kalau dapat tangkap, esok pergi jamming. Ni kita muda, kita tahu. Zaman itu tak ada duit kalau budak motor pakai Suzuki FR80, potong blok, korek blok, tukar exhaust internal, lepas tu test power dengan Yamaha Sukan. Tak ada kerja masa itu. Lepas tu nak buat tinta tak mampu, duduk kampung pakai asap pelita, gelap ke lampu belakang. Tak ada kerja, pakai asap pelita je. Seat potong rata, baru syok. Ni bukan cerita zaman awak ni, zaman kami. Awak jangan ingat kami tu tak tahu dunia motor. Cuma sekarang je jadi tok imam masjid sekarang ini. Bila ada duit sikit, getah mahal, barulah pasang rim alumni, cap emas, campungan spok krom, apalah, tambahlah sikit. Tapi dah tak ada dah, ramai lah jadi orang masjid dah sekarang. Tak campur sangat dah. Tapi kita menengok budak-budak ke stopo, kita senyum je. Kata, baru nak kenal. Baru nak kenal. Kami 80-an dah kenal benda itu. Kita tahu muda, young and stupid. Kami pernah buat benda-benda bodoh masa muda. Dan kalau tak ada orang tua yang menasihatkan kami tak jadi hak kami hari ini. Zaman itu orang tua marah dalam TV penceramah Hasan Ali ke Ismail Kamu. Beletik, orang ni lah budak-budak muda ni melepak tak ada kerja. Masuk kanan, keluar kiri, masuk kanan, keluar kiri. Tapi lama-lama hasil daripada letiran itu jadilah sikit orang pada hari ini. Sebab itulah hadirin hadirat sekalian, kita risau apabila melihat pada kemerdekaan tanah air, tapi jiwa masyarakat atau rakyat kita belum merdeka sepenuhnya.
Sementara lagi kita baru saja usai berhadapan dengan bencana non-alam yang berskala internasional yang kita panggil COVID-19. Kita terpaksalah selama bertahun duduk dalam bentuk physical distancing. Ada masa kena kuarantin, ada masa orang panggil circuit breaker, self-isolation, dibataskan aktiviti sosial, ada masa kena lockdown total. Tapi bahasa yang paling terkenal Perintah Kawalan Pergerakan. Dan sememangnya pandemik COVID-19 telah memberi kesan yang sangat besar dan menggegarkan bukan saja kita di sini tetapi satu dunia. Bukan sekadar dari sudut kesihatan, bahkan keselamatan, ekonomi, sosial dan macam-macam aspek lagi. Ini menambahkan lagi jiwa kita lama dah tak dapat nak merdeka sepenuhnya. Sebab itu saya secara peribadi melihat COVID-19 ini dia telah berjaya membunuh mental dan jiwa rakyat kita. Ada orang yang terterap belum dapat bangun lagi ni, belum dapat habis lagi. Kesan psikologi akibat COVID-19 begitu banyak. Pertama, kesan psikologi kerana terlalu kerap kena buat saringan. Bayangkanlah. Ada kenalan saya imam juga. Masjidnya menjadi salah satu punca kluster untuk COVID-19. Dia sendiri kena buat swab test. Tuan-tuan sendirilah paling banyak berapa kali tuan-tuan kena jolok hidung? Belah-belah kali? 10 kali? Kawan saya ni 71 kali. Sampai peringkat dia ketagih ya. Teringat-ingat dia kata bila dah dalam seminggu, tak ada minggu ni. Dia sampai jadi ketagih pula. Dia tengok klinik lah, ada jenis misi agak bergaduh dengan suami agak, dia jolok betul. Dia pusing. Tapi ada jenis lembut-lembut tu, okey, itu yang syok. Terlelap sekejap. Dia pusing. Jenis garam, macam dia mencari betul. Baik encik operate lah dalam lah daripada sup. Baik pakai sudu je. Ada yang semangat tu sikit. Kawan saya tu 71 kali. Kami diorang masjid, saya tak tahulah belah Selangor ni SOP macam mana. Macam saya masjid negeri, Tuanku Sultan berangkat semayang masjid negeri saja sepanjang tempoh pandemik. Jadi protokol meletakkan setiap kali tuanku nak berangkat, kami kena jolok hidung. Setiap kali tuanku berangkat ataupun majlis melibatkan tuanku. Bayangkanlah berapa kali jolok hidung. Tu kata dah jadi ketagih tu kadang-kadang. Lepas tu tukar sekarang dia main yang macam alat cek mengandung tu, tahanlah sikit. Tak adalah jolok-jolok sangat, nengok berapa lain tu ya. Tahan sikit. Tapi kesan psikologi ada. Sakit kepala tuan-tuan. Macam nak masuk TV. Masa tempoh PKP, semua penceramah yang nak masuk TV kena jolok hidung. Letih betul masuk TV jolok hidung. Baik buat YouTube sendiri je, tak payah jolok, tak payah apa. Kena jolok hidung. Nak pergi ceramah mana-mana, semua penganjur meletakkan syarat jolok hidung dulu. Lama-lama kita jadi malas nak melayan. Begitu juga kesan psikologi bila kita didapati positif COVID-19. Saya percaya ada di kalangan tuan-tuan puan-puan di sini alumni COVID-19. Ada alumni, ada dulu 3-4 orang alumni. Dia orang kena COVID. Saya alhamdulillah tak pernah kena. Cuma COVID ni saya tengok, ada saya punya imam, Bilal, imam ada yang kena. Ada yang kena kuarantin 14 hari. Cuma saya tengok masalah orang kena COVID ni, dia bukan masalah masa kena COVID. Masa dia kena COVID, dia okey je. Yang imam saya tu hantar gambar, bersenang lelang pula duduk di tempat PKRC dia tu. Macam gembira sangat pula lah. Cuma saya tengok masalahnya adalah masalah PSTD. Post Stress Traumatic Disorder. Masalah trauma terhadap pandangan serong orang. Itu yang paling tak tahan. Pergi ke pejabat, mentang-mentang dia ni alumni COVID, kawan bila tengok dia lalu semua pakai topeng, tak cukup selapis, ambil selagi. Takut dengan kita, macam tengok hantu raya. Mungkin joke bagi setengah orang, tapi bagi kita yang sakit, kita kecil hati. Kecil hati tuan-tuan. Kadang member tu batuk sikit je betul kata kok, member buka tingkap kereta 4-4. Tingkap boleh buka pintu sambil berjalan ada. Padahal member tu bukan batuk, betul ke suara je.
Kesian sebab dia alumni COVID-19. Begitu juga kita jadi bengong bila akibat daripada kuarantin. Sama ada di PKRC, home surveillance ataupun jadi close contact kedua. Sisi dua ni bagi saya memang dizalimi betul lah. Kalau doa mustajab sebenarnya jadi sisi dua ni. Sisi dua adalah sistem penjajahan betul zaman itu. Kita tak bersalah kalau close contact one, munasabah. Anak jiran main rumah kita. Kita duduk dalam rumah. Ngongek-ngongek dia main, dia balik. Esok lusa dapat berita satu jiran ni dengan anak dengan ayah dia COVID. Anak kita automatik jadi close contact satu. Kita jadi sisi dua. Tak apalah, dia tak kira lah sisi dua, sisi tiga, sisi 10 pun. Tak boleh pergi kerja seminggu. Duduk kerang kat rumah tunggu bantuan masjid hantar beras. Bayangkanlah. Kalau kita yang penyawat awam tak apa. Work from home 2 tahun pun okey tuan-tuan. Kawan saya naik pangkat seminggu 2 grade. Sepanjang PKP. Pagi dia dapat 48, petang dapat 52. Masa PKP tak tahu bela kerja. Untung kerja-kerjaan. Tapi kalau peniaga yang kecil-kecilan, yang hasil pendapatan harian, 7 hari tak bekerja, jam lah. Jam. Stres masa itu. Lepas tu polisi tu bertukar. Lepas tu kesan psikologi kerana kita bergaduh sama kita kerana masalah vaksin tak vaksin. Fed up. Orang kita kan memang hobi bergaduh. Dulu sebelum bergaduh pasal politik. Tapi sebab sepanjang PKP politik tak ada cerita sangat. Politician pun semua baik duduk rumah. Tak ada benda nak bergaduh pasal vaksin pula. Yang tak suka vaksin kutuk yang vaksin. Yang vaksin kutuk tak vaksin. Yang kena cocok orang yang tak vaksin padan muka kan kita. Wah ustaz dah berapa dos? Saya 2 dos. Wah 2 dos tak dapat sijil. Esok kalau dos ketiga mesti ustaz dapat diploma. Oh dia punya menganjir. Kalau dos keempat dapat degree lah ustaz. Dos kelima master. 6 dos PhD. 6 dos PhD. Tapi ada kawan saya 4 dos dia kena. Sebab 2 dos dia ambil tak diiktiraf kementerian. Dia ambil awal di luar negara. Dia kata 4 kali aku kena cocok. Seksa betul. Kata okey lah, degree lah kau dapat. 4 dos dia dapat. Dia ni jenis duduk merantau. Jadi dia dapat benda tu free di UAE masa pada tu. Tapi negara kita tak masuk ke dalam My Sejahtera. Tak diiktiraf. Cocok 2 kali lagi. Mujur tak jadi superhero ke apa ya. Tension tuan-tuan bergaduh. Masjid surau tak payah cerita lah. Jemaah yang tak boleh dua dos memang tak boleh masuk. Cuma Pahang saja. Yang buat polisi, kita tidak ada buat apetit di dalam soal perubatan. Siapa-siapa boleh datang. Yang ada dos ke, yang tak ada dos ke, yang 2 dos ke. Yang overdose pun kita galakkan datang. Yang tak berapa jalan elok tu.